Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ni 1 bulan November kita berada di Pantai Kemayang. Pantai Kemayang ni terletak di kawasan dekat dengan Tawai lah, Tawai Bacok. Dekat dengan ni Kuala Sungai Kemasing lah. Jadi hari ni kita nak bicarakan tentang satu tajuk iaitu tragedi dalam sastra kita lah. Jadi apakah pandangan saudara pengurusi penyair Kelantan kita, saudara Ilmi Abdullah, berkenaan dengan tajuk ni? Bagaimana kah tragedi? Terima kasih saudara Edi. Dan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya secara sebentar lalu kita ingin kembali membicarakan karya-karya kita yang hebat, yang boleh kita katakan karya-karya yang hebat kita semuanya hampir menyentuh soal nyawa. Satu konflik yang membawa kepada kematian, yang membawa kepada kehilangan nyawa. Ini satu perkara yang boleh kita perhatikan dalam karya-karya tradisional kita, seperti karya Hang Tuah. Kita temui tragedi Hang Tuah dan Jebat. Kita temui tragedi Hang Nadir. Kemudian di akhir cerita pun, sebelum Melaka jatuh, kita temui dengan tragedi keluarga bendahara yang dibunuh. Jadi itu satu perkara. Kalau dalam karya moden kita, kita temui dengan Uda dan Dara. Kita temui dengan Ranjau Sepanjang Jalan. Kisah-kisah perjuangan seperti sastra lisan kita yang masih ada di zaman moden, seperti Tok Cangguk. Semua ni tragedi, melibatkan tragedi. Kerana nak mempertahankan prinsip masing-masing lah. Kemudian kalau kita perhatikan dalam filem-filem sendiri, seperti filem-filem P. Ramlee, banyak kisah-kisah tragedi. Ini yang melibatkan watak-watak kecil. Kalau kita pergi kepada Bumi Cinta misalnya, kita juga akan temui banyak tragedi-tragedi dalam novel ya. Jadi saya sendiri ada menerbitkan antologi puisi, juga bertajuk tragedi. Jadi tragedi ni boleh kita katakan suatu yang perlu kita beri perhatian dalam karya kita, sebab ia adalah perkara yang penting berkaitan dengan nyawa. Misalnya tragedi Kristus ini, ia berkaitan dengan nyawa manusia. Tapi ada pihak-pihak tertentu masih menganggap persoalan perjuangan lebih penting dari nyawa manusia. Dia beranggapan bahawa untuk hidup mereka mesti membunuh. Jadi akibatnya kita lihatlah dunia kita sekarang sangat tidak aman. Sebab misalnya tragedi Kristus ini, dia berlaku kerana pertembungan dua fahaman yang ekstrim. Satu fahaman sebelah kita dan satu fahaman sebelah sana, yang melihat prinsip kehidupan dari sudut yang sangat ekstrim, sehingga nyawa tidak lagi penting. Kemudian yang kedua, saya perhatikan karya-karya kita menyentuh soal harta, soal perebutan harta, atau soal miskin kaya.
Dan ini berlaku dalam sastra tradisional lagi. Kalau kita lihat sastra rakyat seperti cerita-cerita Penlipu Lara, banyak fokus kepada kehidupan raja-raja yang mewah, senang lenal, dengan pemilikan harta yang mewah, dan rakyat jelata tumpan dengan raja. Tapi kalau dalam sastra epik pula, sastra epik seperti Hikayat Antuah, harta ni dia melihat semacam sesuatu yang sangat penting untuk mengekalkan empire, untuk mengekalkan kuasa. Sebab itu kita lihat keluarga bendahara di akhir hikayat dibunuh sebab dia percayai bendahara mengumpul harta untuk mengambil alih kerajaan Melaka. Jadi pihak istana setelah difitnah oleh pihak-pihak tertentu telah membunuh seluruh keluarga bendahara. Sebab itulah kita perhatikan dalam hikayat ini kerajaan Melaka jatuh. Jatuh tangan Portugis dan juga kehilangan kerajaan untuk selama-lamanya. Maksud saya kerajaan yang berasaskan raja lah. Melaka ini sudah tidak ada raja. Dan pada hari ini pun kalau kita perhatikan dalam karya-karya Shah Nun Ahmad terutamanya, sebab dia Shah Nun ni sangat prolifik, karya dia banyak. Kita ketemu juga dengan pengkisahan tentang kuasa. Dan di sebalik kuasa, seperti kita tahu, ialah kemewahan dan harta. Sebab itu kita perhatikan dalam zaman moden sekarang ini, pada zaman realiti, kita lihat perebutan kuasa ini begitu ketara dengan memberi alasan masalah-masalah untuk menjaga kekayaan negara, mentadbir negara. Lepas tu timbul isu seperti YNDB dan sebagainya. Dan saya harap pengarang-pengarang kita bila menggarap isu nyawa, harta, kuasa dan wanita ini tidak terlalu membesarkan persoalan ini. Sebab yang penting pada kita, seperti yang saya sebut, ialah kita masih ada aspek-aspek kerohanian yang tak dapat kita lihat. Yang tidak dapat kita lihat, seperti harta, kuasa, wanita ni kita dapat lihat. Tapi kerohanian kita tak dapat lihat. Kadang-kadang ia dirasai oleh orang tertentu saja. Tapi kalau kita bercakap mengenai sejarah Islam misalnya, ia mungkin dinafikan oleh pihak-pihak ilmiah moden yang berpegang kepada prinsip materialism, iaitu prinsip ilmu moden, di mana mereka melihat sejarah ini ataupun kehidupan manusia ini mesti sesuatu yang mesti boleh dilihat, dipegang dan sebagainya. Bahawa dia anggap sebagai realiti. Tapi sesuatu yang tak boleh dipegang, dirasai, mereka menafikan sebagai realiti. Sedangkan benda itu wujud, seperti roh, seperti rasa cinta itu, seperti misalnya kewujudan malaikat, kewujudan ini semua tak nampak, yang kita tak nampak. Jadi ini kita kena beri perhatian. Jadi dalam konteks pembacaan, dalam konteks pemasaran, ini perkara yang sangat penting lah. Sebab susah kita nak minta pembaca membeli karya sastra. Kalau ia tidak diletakkan dalam sistem pendidikan kita.
Kalau sastra itu tidak ada dalam sistem pendidikan kita, tidak ada motivasi untuk orang. Kisah. Okey. Hmm. Jadi itulah karya sastra kita Hmm. seharusnya dapat memahami pembaca juga lah. Oh. Dapat memahami pembaca juga. Ya. Supaya sastra mendapat perhatian. Bukan sok sendiri ya. Bukan kata kita tulis kak tidak memikir ke soal pembaca. Maknanya Pembeli. kita oh ni bagus ni. Macam. Tapi sedekah pembaca lain. Pembaca ni kadang-kadang dia apa? Dia tidak mendapat maklumat yang betul Oh. mengenai tujuan-tujuan pengarah menulis. Ya. Tujuan-tujuan pengarah menulis. Hmm. Lepas itu kalau kita perhatikan pengarah-pengarah besar kita sendiri pun kadang-kadang dia bermula dengan karya-karya picisan. Yang kita panggil sastra picisan, sastra cinta, Ya. sastra remaja. Tapi bila mereka pergi lebih jauh, mereka akan menulis sastra-sastra yang bersifat kritikan. Kritikan masyarakat, sindiran masyarakat. Sebab waktu ini mereka sudah mula ada tujuan yang tersembunyi. Ya. Ada agenda yang tersembunyi dalam karya. Dan kadang-kadang pengarah ini tidak memberitahu kita lah apa tujuan mereka. Tapi bila kita membaca sebagai pengkritik, kita dapat lihat. Misalnya Negara Astana, karya S. Osman Kelantan, banyak memaparkan isu-isu semasa. Isu-isu semasa. Pada tahun-tahun sekitar 90, waktu itu kita banyak berdepan dengan kehidupan masyarakat kita yang agak mewah. Ya. Ni kita nak berbalik kepada soal tadilah soal tragedi tadi dah. Dalam karya sastra kita bukan sahaja dalam novel maksudnya tak. Dalam puisi, dalam cepeng, dalam drama ada, dalam drama Drama apa ada? ada. Macam Uda dan Dara. Uda dan Dara. Macam drama moden. Bermula dia Usman Awan lagi. Kemudian dia pergi ke novel Shana, Ranjau Sepanjang Jalan. Ya. Kita temui masyarakat manusia mati kerana melawan alam. Ada manusia mati kerana lawan sama sendiri. Kerana wanita. Macam Uda dan Dara. Ya, tiga. Dan ada juga tragedi Kerana harta yang disebabkan oleh peperangan. Manusia lawan manusia seperti nyawa di hujung pedang. Keluarga gerilya. Misalnya dia lebih tragedi yang diakibatkan oleh peperangan. Dan ini bersambung lah. Peristiwa-peristiwa ini bersambung. Ia berkaitan dengan perbezaan ideologi. Misalnya dalam novel-novel Habibur Rahman, terutama novel Bumi Cinta, dia menunjukkan banyak tragedi. Semua berasaskan kepada pertembungan Islam dengan izm-izm lain, khususnya Yahudi, fahaman Islam dan fahaman Yahudi. Jadi kita lihat Bumi Cinta memaparkan peristiwa Shatila, peristiwa kekejaman Israel di Shatila. Kemudian pertembungan ejen perisik, ejen perisik Yahudi melawan Islam. Ada kisah-kisah seperti sabotaj ejen-ejen ini. Misalnya peristiwa pengebom berani mati sekarang yang berleluasa. Memang ada disebut dalam novel tersebut. Dan ia berlaku dalam tragedi Kristian pada tahun lepas 2019. Ini rentetan daripada pertembungan manusia di dunia pada hari ini yang menganggap Islam itu
agama yang ekstrim. Hmm. Yang setiap masa mencari jalan untuk membunuh Kristian. Dia bermula dari peristiwa 20 tahun lepas. Ya. Peristiwa 11 September. 11 September. Kemudian diikuti dengan serangan ke atas Afghanistan. Kemudian kita perhatikan novel-novel dari Afghanistan banyak menulis tentang akibat daripada peperangan ini. Akibat dari tragedi. Tragedi. Dan hari ini kita lihat Taliban sudah ambil alih Afghanistan. Jadi ini satu perkara yang sangat penting kepada penulis-penulis kita. Sama ada dalam novel atau puisi. Jadi kita belum baca satu puisi selepas Afghanistan diambil alih oleh Taliban. Tapi kita sudah ada kumpulan puisi yang berkaitan dengan Islamofobia. Jadi saya haraplah penulis yang ingin menulis, cubalah cari tema-tema antarabangsa. Tema-tema dunia seperti ini. Dan tentu saja tema-tema mengenai nyawa, mengenai tragedi akan mendapat perhatian pembeli, pembaca. Okey, itulah tadi bicara kita berkenaan dengan tragedi dalam karya sastra. Jadi unsur-unsur tragedi ni memang berterusan dia. Kita tengok karya-karya yang bersifat begini akan mendapat sambutan lah. Akan mendapat sambutan dapat bertahan lagi pada masa ke semasa. Maknanya kata evergreen ke apa? Evergreen. Lestari. Lestari. Jadi itu sampai di sini dulu perbincangan kita pada hari ini. Jadi kita jumpa lagi pada episod akan datang dengan berbagai tema, berbagai topik yang menarik untuk kita renungi bersama.